Baik Syairul, terima kasih. Salam sejahtera. Susulan isu kartel daging yang menimbulkan kegusaran masyarakat negara ini, hari ini Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Jabatan Veterinar dan Jabatan Kesihatan Sabah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kilang dan premis jualan daging beku di sekitar Kota Kinabalu. Turut berkesempatan meluangkan masa menyertai operasi berkenaan, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ketika ditemui pemberita, beliau berkata pemeriksaan yang mula dilaksana sejak semalam berjalan lancar dan tidak ada kejadian meragukan. Daging-daging terus datang ke negeri Sabah. Daging dari Semenanjung tidak masuk ke negeri Sabah. Kalau daging lembu daripada New Zealand dan Australia, kita ada logo halal. Kalau dari kerbau daripada India, kalau ayam daripada Holland atau Belanda dan Denmark. Menurut Datuk Arifin, Giants dan agensi terlibat akan terus melaksanakan pemantauan dari masa ke masa. Justru, beliau menasihati rakyat agar tidak perlu khawatir dengan isu berkenaan. Penggunaan aplikasi penjualan produk dalam talian dalam kalangan usahawan industri kecil dan sederhana IKS di Sabah semakin meningkat khususnya sejak penularan pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Ketiga Berangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, kebanyakan usahawan IKS memanfaat sepenuhnya aplikasi itu selain media sosial seperti Facebook untuk memasarkan produk. Ini termasuk penggunaan GoBiz yang dibangunkan kementerian berkenaan sebagai platform memasarkan produk IKS di negeri ini secara percuma. Mereka pun juga menyertai menjual, mempamerkan barangan mereka itu melalui GoBiz. So, artinya kesadaran itu sudah ada dan sedang meningkat. Saya ingat salah satu yang boleh menaikkan pemasaran kita khususnya dalam keadaan COVID-19 ini. Datuk Dr. Joakim bercakap kepada RTM di Wisma Keuangan Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan pihaknya kini memberi tumpuan penuh terhadap usaha memasarkan produk tempatan Sabah bagi membantu usahawan IKS terjejas. Antara usaha dilakukan termasuk menyediakan program transformasi usahawan Sabah terus MID kepada usahawan yang mempunyai masalah berkaitan pembungkusan produk kurang menarik. Tahun 2020 menyaksikan perubahan lanskap kehidupan manusia berikutan krisis kesihatan pandemik COVID-19. Di Sabah setakat ini sebanyak 36,461 kes direkodkan akibat pandemik berkenaan yang turut melibatkan 260 kehilangan nyawa. Ikuti imbasan situasi COVID-19 di Sabah bersama wartawan Sarifah Munad Serasat. Kes pertama Sabah direkodkan awal Mac melibatkan seorang lelaki 58 tahun dari Tawau iaitu antara jemaah tabligh perhimpunan di Masjid Jamik Seri Petaling, Kuala Lumpur. Bagi bulan pertama itu, Sabah merekodkan 206 kes positif. Kes bulanan tertinggi Sabah adalah pada bulan Oktober dengan 13,171 kes dan November 13,723 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dari awal lagi aktif melakukan aktiviti saringan bersasar bagi mengawal penularan termasuk dalam kalangan mereka yang tidak bergejala. Semua kes-kes yang kita lihat sejak kebelakangan ini tidak ada simptom. Jadi jadi kita tidak boleh mengharapkan orang yang ada simptom itu untuk datang kepada kami baru kita saring. Semua orang-orang ini tidak ada simptom. Bagi urusan rawatan pandemik COVID-19, 7 hospital beroperasi untuk merawat pesakit memerlukan penjagaan rapi selain pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah turut diwujudkan di beberapa daerah. Hospital Medan juga dibuka di Tawau pada bulan Oktober melibatkan kolaborasi ATM, KKM dan pihak berkuasa tempatan PBT dengan kapasiti 100 katil, unit rawatan rapi dan dewan pembedahan. Suka saya sebutkan
Konsep hospital ini adalah multidisiplin hospital dan the value proposition yang diwujudkan adalah menekankan aspek safety dan juga comfort. Mendepani pandemik ini, kerajaan negeri giat mengagihkan bantuan bakul makanan. Sebanyak 305,744 bakul makanan diagih kepada golongan sasar sejak Oktober hingga 29 Disember di 27 daerah. Tujuan utama untuk membuat lawatan ini adalah untuk melihat sendiri proses agihan bakul makanan, berbincang dengan pengerusi-pengerusi PKOB, bagaimana kita memperkemaskan proses agihan bakul makanan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri pula aktif memain peranan melaporkan operasi harian dijalankan di seluruh negeri melalui sekatan jalan raya, penguatkuasaan perairan, sanitasi dan hebahan umum. Ini juga menunjukkan bahawa strategi yang digunakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah nampaknya berjaya. Kalau kita semua akur dan juga memastikan kita mematuhi semua SOP adalah lebih mudah dan lebih cepat bagi kita untuk memutuskan rantaian penularan COVID ini. Saudara, usaha Kerajaan Negeri Sabah dalam menangani pandemik COVID-19 tidaklah seperti melepaskan batuk di tangga. Sebagai bukti rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan pandemik COVID-19 yang diyakini mampu mengurangkan impak pandemik tersebut terhadap aktiviti sosial, ekonomi dan juga industri negeri Sabah telah sebulat suara diluluskan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16. Semoga usaha murni kerajaan negeri ini akan dapat memastikan kehidupan rakyat negeri Sabah khususnya kembali seperti sedia kala pada tahun 2021. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyasarkan 97 juta ringgit nilai kutipan zakat dan 90 juta ringgit nilai agihan zakat tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Ramlan Awang Ali yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan peningkatan prestasi kutipan zakat tahun ini. Pelbagai pendekatan dan inisiatif baharu yang dilaksanakan bahagian zakat dan fitrah MUIS termasuk kemudahan pembayaran secara dalam talian diyakini akan membantu mencapai sasaran kutipan. Melalui daripada sistem ini juga zakat penggajian melalui potongan zakat berjadual itu kita boleh menyertai. Jadi dia just isikan dalam online itu dengan automatiknya dia akan dipotong secara berjadual untuk zakat penggajian. Ramlan yang ditemui RTM di Kota Kinabalu memberitahu pihaknya memperkenal pembayaran zakat secara dalam talian bermula Februari lalu bagi memudahkan umat Islam menunaikan rukun Islam ketiga itu tanpa perlu ke kaunter bayaran zakat. Bermula Ramadan lepas juga perkhidmatan pembayaran zakat secara drive-thru juga diperkenal bersesuaian dengan situasi semasa mengekang penularan pandemik COVID-19. Baik, sekian berita dari Sabah dan saudara terus waspada dan sentiasa pantau status kesihatan bagi mengekang pandemik COVID-19. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan.